Hari Meteorologi Sedunia 23 Mac 2022. Amaran awal dan tindakan awal. Iklim berubah dan cuaca semakin ekstrim. Lebih banyak bencana berlaku dan kos ekonomi melambung tinggi. Walaupun begitu, angka kematian menurun sejak 50 tahun yang lalu. Ianya menunjukkan bahawa kita dapat menyelamatkan nyawa dengan lebih baik berbanding sebelum ini. Terima kasih kepada ramalan yang tepat dan koordinasi tindakan yang cekap. Tetapi, banyak lagi yang perlu dilakukan untuk membantu mereka yang paling berisiko. Untuk itu, sertai kami pada 23 Mac 2022 bagi kita bersama-sama membina masa depan yang lebih selamat dan berdaya tahan. Hari Meteorologi Sedunia 2022. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton yang sudi menonton di Facebook Live kami, Jabatan Meteorologi Malaysia pada hari yang berbahagia ini. Bersempena dengan Hari Meteorologi Sedunia yang disambut setiap tahun pada 23 Mac, Jabatan Meteorologi Malaysia akan membawakan satu perbincangan Poker Talk yang akan mengupas isu berkaitan amaran awal dan tindakan awal. Jadi sebelum saya perkenalkan panelis-panelis kita, saya terangkan sedikit sebanyaklah apa itu amaran awal dan tindakan awal. Berdasarkan fungsi Jabatan Meteorologi Malaysia yang merupakan salah satu agensi utama dalam pengeluaran amaran, amaran awal yang dikeluarkan dalam bentuk amaran untuk cuaca dan amaran awal tsunami memberikan suatu peringatan kepada mereka-mereka yang sama ada yang bertugas atau pada orang awam untuk melaksanakan tindakan awal dalam menyelamatkan nyawa dan harta benda. Saya perkenalkan panelis-panelis yang ada bersama saya, 3 orang semuanya dan semua sahabat-sahabat saya, dan ketiga-tiganya telah bertugas dalam tempoh 20 plus atau tambah 20 lebih tahun ya di Jabatan Meteorologi Malaysia. Ketiga-tiganya pernah bertugas di Pusat Pemilihan Awal, ya, dan ketiga-tiganya sekarang menjadi pengarah. Jadi seorang pengarah di Pulau Pinang, seorang pengarah di Jabatan Meteorologi Kong Kedah, dan seorang lagi menjadi pengarah di Jabatan Meteorologi Labuan. Saya perkenalkan Cik Ramlan bin Abdul Rahman, sahabat saya yang bertugas sebagai pengarah Jabatan Meteorologi Pulau Pinang. Cik Rosli bin Zakaria juga seorang pengarah di Jabatan Meteorologi Terengganu, dan Puan Nur Asmawati Shahla yang bertugas sebagai pengarah di Jabatan Meteorologi Labuan. Selamat datang tuan-tuan dan puan. Okey, saya rasa kita boleh teruskan perbincangan kita dari segi amaran awal dan tindakan awal lah ya. Jadi saya rasa kita bermula dengan Puan Nur Asmawati ya. Sebab saya rasa Puan Nur Asmawati, puan ini adalah seorang yang berpengalaman dari segi cuacanya, dari segi klimatologinya, iklim ya, dan dari segi gempa. Jadi tiga aspek berbeza. Jadi saya ingin tanyalah dari segi iklim ya, sebagai seorang pegawai yang berpengalaman di Pusat Iklim Nasional, puan rasa apakah monsun timur laut yang lepas, adakah ia berbeza dari segi klimatologinya, dan adakah ia menepati jangkaan awal Met Malaysia? Okey, saya persilakan Puan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Tuan Moderator, Encik Zaidi. Okey, untuk menjawab soalan ni, apabila kita memperkatakan tentang klimatologi,
kita akan bercakap dari segi climate ataupun iklim. Dan apabila menyebut tentang iklim, kita tidak boleh lari daripada takrifan di bawah mengikut takrifan WMO, Pertubuhan Meteorologi Sedunia, di mana Malaysia pun menjadi salah satu anggota. Di bawah takrifan WMO, purata climate ni ataupun iklim adalah merujuk kepada purata keadaan cuaca jangka panjang. Dan tempoh jangka panjang tu adalah sekurang-kurangnya 30 tahun mengikut WMO. Dan kita akan memperkatakan purata dari segi suhunya macam mana, purata hujan macam mana, kelembapan udara macam mana di suatu lokasi dan pada suatu tempoh sekurang-kurangnya 30 tahun tadilah. Dan apabila memperkatakan tentang climate itu juga ataupun iklim, kita tidak dapat lari daripada memperkatakan tentang pattern ataupun trend di suatu kawasan untuk suatu tempoh yang tertentu yang dalam jangka masa panjang tadilah. Dan kita tahu Malaysia dicirikan oleh iklim khatulistiwa di kebanyakan tempat, manakala tropika di sebelah utara semenanjung Malaysia. Jadi keadaan iklim khatulistiwa ini biasa dicirikan oleh ciri-ciri hujan yang tinggi hujan tahunan yang tinggi, suhu yang tinggi, kelembapan yang tinggi. Itu dalam keadaan normal lah ataupun purata. Saya terlupa menyebutkan tadi bahawa dalam istilah meteorologi juga kita sebut purata jangka panjang itu sebagai normal. Itu yang biasa kita rujuklah. Okey. Dan kita tahu keadaan atmosfera di kawasan negara kita memang sangat dinamik, sangat kompleks, dan itu memberikan cabaran-cabaran untuk kita memberi amaran cuaca dalam masa yang singkatlah. Dan apabila berkata tentang iklim juga, di meteorologi Malaysia kita ada merekodkan data-data meteorologi dari tahun 1951 dan kita merekodkannya secara quite sistematik lah. Okey, berbalik kepada soalan tadi, monsun timur laut, adakah ia berbeza daripada segi klimatologinya? Saya percaya ramai anda di luar sana yang tahu ciri-ciri yang normal untuk monsun timur laut adalah kedatangan angin timur laut daripada arah Laut Cina Selatan, di mana angin tersebut biasanya menguat disebabkan oleh luruan sejuk yang datang daripada Siberia di utara China. Sebab di sana ada tekanan tinggi biasanya pada November, Disember, Januari, Mac begitu. Kemudian dalam masa yang sama juga angin timur laut itu biasa bergabung dengan angin timuran daripada Pasifik. Pertembungan angin timuran daripada Pasifik dan juga angin timur laut ini biasa menyebabkan penumpuan angin khususnya di timur semenanjung Malaysia, dan itulah yang biasa menyebabkan episod hujan lebat yang berlaku pada bulan November, Disember dan lebih kurang awal Januari. Itu dalam keadaan normal. Dan kita juga perlu ingat sistem tekanan rendah biasa terbentuk di sekitar Laut Cina Selatan pada masa itulah. Itu ciri-ciri biasa dalam keadaan normal untuk monsun timur laut di negara kita. Tetapi pada Disember yang lepas, kita dapati sekitar pertengahan Disember, lebih kurang 16-17 Disember macam tu, didapati sistem tekanan rendah di Laut Cina Selatan mula memasuki Pahang. Kalau tak silap saya sekitar 16-17 Disember, dan kemudian sistem tekanan rendah tersebut merentasi pertengahan semenanjung Malaysia melalui Selangor, dan kemudian ia mencecah Selat Melaka. Dan ia, kalau kita perhatikan imej di radar dan juga satelit, ia merupakan pusaran yang berlega di sekitar Selangor lebih kurang pada 18 Disember. Itu merupakan keadaan yang sangat luar biasa yang mengikut rekod climate yang kita ada, rasanya tidak pernah terjadi. Okey. Apabila kita perhatikan data meteorologi yang direkodkan pada 18 Disember di stesen meteorologi Subang, didapati hujan harian pada 18 Disember tersebut adalah sekitar 295 mm. Dan untuk makluman tuan-puan, purata untuk Disember di Pejabat Meteorologi Subang
adalah sekitar 250 mm sahaja purata untuk 30 tahun. Bayangkan untuk satu hari tersebut dia telah mencatatkan 295 iaitu pada 18 Disember dan itu memang menyamai hujan sehari menyamai hujan lebih daripada sebulan, lebih kurang begitu. Ini memang satu keadaan yang ekstrim lah. Begitu juga untuk stesen meteorologi Kuantan pada 18 Disember ia merekodkan sebanyak 382.8 mm di Kuantan ya. Manakala untuk purata Disember di Kuantan adalah sekitar 637 mm. Dan untuk bulan Disember saja pada Disember yang lepas 2021, Kuantan merekodkan 1035 mm. Di sini bila kita bercakap dari segi anomali iaitu beza keadaan cuaca semasa berbanding dengan keadaan purata jangka panjang iaitu dia punya penyimpangan memang sangat tinggi iaitu untuk anomali Disember di Kuantan adalah sekitar 162%. Ia melebihi 100%. Manakala di Subang kalau kita lihat anomalinya untuk bulan Disember adalah sekitar 179%. Keadaan ini merupakan keadaan yang sangat ekstrim sebenarnya. Okey. Itu pada bulan Disember dan itu pada bulan Disember lah. Kemudian kita pergi ke penghujung monsun timur laut yang biasanya secara normal dicirikan oleh keadaan kering bermula daripada pertengahan Januari hingga Februari. Keadaan kering tu biasanya memberi kesan kepada negeri-negeri di utara semenanjung lah seperti Perlis, Kedah, begitu juga Kelantan dan Utara Terengganu. Di Kelantan dan Terengganu pada bulan Februari yang lepas ini telah mencatatkan ya, hujan untuk stesen-stesen Kuantan, Kuala Terengganu, Kerteh, Gong Kedak, Kota Baru, Kuala Kerai direkodkan sebanyak 600 hingga 900 mm untuk bulan Februari. Sedangkan purata jangka panjang ataupun keadaan normal untuk hujan yang biasa diterima di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi adalah sepatutnya hanya sekitar 100 hingga ke 150 mm sahaja. Ini menunjukkan memang perbezaan yang sangat nyata, penyimpangan yang sangat nyata daripada keadaan purata. Apabila kita membuat sedikit analisis seperti tadi, kita dapati ia berlaku di lokasi-lokasi tertentu pada masa tertentu dan ini saya percaya, ini pendapat saya, mengikut laporan IPCC memang ada disebutkan petunjuk kesan perubahan iklim adalah di mana ia lebih ketara pada skala spasial yang lebih kecil. Maksudnya ia tidak merangkumi kawasan yang meluas tapi ia merangkumi kawasan yang lebih kecil pada masa tertentu. Dan sebenarnya cuaca ekstrim ini mengikut IPCC adalah merujuk kepada keadaan cuaca yang ekstrim pada tempoh masa yang singkat dan di lokasi-lokasi tertentu. Ia semakin bertambah kerap lah sejak kebelakangan ini. Sebenarnya kalau saya perhatikan daripada data-data yang kita ada, sebenarnya ia bermula daripada tahun 90-an dan berbalik kepada sama ada ramalan kita tepat atau sebaliknya, kita di Pusat Iklim Nasional ada menyediakan tinjauan jangka panjang iaitu ramalan jangka panjang sehingga 6 bulan. Sebenarnya untuk November dan Disember telah diramalkan di sebelah pantai timur hujan dalam keadaan normalnya tu adalah sekitar 600 hingga 900 mm. Itu untuk November, Disember macam tu. Tapi nampaknya pada Disember di sebelah pantai barat jangkaan kita adalah meleset ya. Memang kita akui itu meleset untuk sebelah pantai barat, especially di Selangor Negeri Sembilan, Melaka. Okey, untuk begitu juga dengan waktu bulan Februari, jangkaan kita juga lari meleset sebab mengikut tinjauan jangka panjang tersebut, kita jangkakan hujan sekitar 100 hingga 150 mm sahaja untuk sebelah
pantai timur, tetapi apa yang berlaku adalah 600 hingga 900 mm. Itu yang saya boleh katakan. Terima kasih Cik Zaidi. Terima kasih Puan Nur Asmawati. Jadi kita lihat memang dari satu segi untuk tahun ini dan tahun lepas anomalinya adalah agak ekstrim. Seperti yang telah dikatakan tadi, dia punya percentage anomali dia lebih daripada 150. Seperti di Subang macam 179%, di Kuantan 162%. Jadi kita lihat dari segi ini sebenarnya dari segi kebiasaan memang agak menjangkaui lah. Tapi kalau dari segi amaran kalau kita ada keluarkan, memang kita ada keluarkan. Jadi untuk itu kita tanya kepada Cik Rosli yang sebelum ini kita pernah mengeluarkan amaran atau nasihat cuaca berkaitan mengelak cuti di lokasi risiko pada musim tenghujuh seperti tempat-tempat peranginan. Jadi mengapakah dari satu segi Met Malaysia dia mengeluarkan nasihat cuaca dan bukan amaran awal dari segi konsepnya. Cik Rosli, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Moderator. Yang saya raikan juga ahli-ahli panel, rakan ahli panel Cik Ramlan dan Puan Rasmawati, semua rakan-rakan saya ni. Jadi kalau berbalik kepada soalan dari Tuan Moderator tadi tu, Met Malaysia keluarkan nasihat, bukannya amaran awal. Kalau kita tengok dari sudut takrifannya lah, nasihat ni biasanya lah dikeluarkan apabila, kalau saya nak bercerita berkenaan dengan aspek cuaca apabila kita menjangkakan ataupun apabila ada potensi berlakunya keadaan cuaca yang signifikan tetapi ianya masih lagi dalam tempoh yang lama lah, mungkin belum berlaku, maknanya kita ada tempoh lagi contoh 2-3 hari ataupun seminggu untuk keadaan cuaca tersebut berlaku. Dan juga dalam keadaan-keadaan di mana walaupun kita menjangkakan ada kemungkinan berlakunya keadaan cuaca sebegitu, impaknya mungkin tak begitu signifikan lah. Maknanya kalau kita kata istilah Mak Salehnya lah, istilah Inggerisnya low probability dan low impact. Jadi atas keperluan untuk memberikan juga maklumat awal supaya semua pihak, terutamanya orang awam lah, supaya dapat mengambil langkah-langkah persediaan yang sepatutnya. Jadi kita keluarkan juga nasihat. Jadi nasihat ini lebih kepada berupa kepada maklumat am lah, maklumat am apa yang kemungkinannya boleh berlaku. Belum berlaku, tapi ada potensi untuk berlaku. Jadi kita keluarkan nasihat awal. Berbeza dengan amaran awal. Amaran awal kalau kita, saya ulang balik yang tadi tu, saya akan start record kat sini. Berbeza dengan amaran awal. Jadi kalau ikut takrifan amaran kategori amaran yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, kita ada tiga kategori amaran hujan berterusan ni. Yang pertama amaran waspada. Kalau tengok takrifannya, ianya dah berlaku ataupun akan berlaku dalam tempoh 1 atau 2-3 hari. Jadi nasihat tadi mungkin lambat lagi, tapi amaran ni dah dekat. Jadi kita akan keluarkan amaran. Dan apabila dijangka lebih meningkat tahap keseriusannya, intensitinya mungkin dijangka bertambah, kita akan kemaskini ataupun naik taraf kepada peringkat yang lebih tinggi, iaitu amaran cuaca buruk. Dan seterusnya peringkat amaran cuaca bahaya. Jadi amaran bahaya ni biasanya dikeluarkan apabila kita tengok kemungkinan bencana boleh berlaku. Bencana seperti banjir, bencana seperti angin kencang yang boleh menyebabkan kerosakan kepada rumah, dan sekali dengan kejadian, mungkin juga potensi berlakunya kejadian-kejadian yang tak diingini yang lain lah. Jadi berbeza dengan nasihat, amaran ni dikeluarkan apabila terdapat kemungkinan impaknya tu lebih teruk. Jadi kita keluarkan amaran.
Jadi ini contoh amaran yang dikeluarkan, kategori-kategori amaran yang dikeluarkan oleh MAC Malaysia. Kita ada 3. Ini contoh saja. Peringkat kuning, jingga dan merah lah, ataupun peringkat waspada, cuaca buruk dan cuaca bahaya. Dan satu lagi, selain daripada kategori amaran hujan berterusan tadi, MAC Malaysia juga kita mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora. Ini juga ada 3 kategori ya, 3 kategori. Yang tadi kalau saya ingat balik, kalau saya nak ambil contoh lah, kita ada keluarkan nasihat berkenaan dengan untuk supaya orang ramai merancang percutian. Contohnya kalau nak ke pulau lah, kalau nak ke pulau kita bagi nasihat supaya mendapatkan info-info ataupun sekiranya bila kita menjangkakan kemungkinan angin kencang dalam bergelora boleh berlaku dalam tempoh seminggu, contohnya kita akan keluarkan nasihat. Tapi apabila tempoh sudah makin dekat, kita keluarkan amaran. Jadi bila amaran ini dikeluarkan ni, ialah kalau beza nasihat dengan amaran tu, nasihat tu kalau kita tak buat pun mungkin kesannya tak seberapa lah. Tapi bila peringkat amaran, bila kita tak patuhi, mungkin akan ada kesannya. Kesannya yang mungkin boleh menjejaskan lah urusan kita ataupun perancangan yang kita dah buat sebelum ni. Dan ini contoh kategori amaran-amaran laut yang dikeluarkan oleh MAC Malaysia. Ada 3 kategori semuanya. Dan kalau saya nak bercerita balik lah, bila kita keluarkan amaran awal ni, apa yang orang nak tahu, apa yang public nak tahu, ataupun apa yang agensi nak tahu ialah bila ianya nak sampai. Bila nak sampai tu, maknanya how soon. Manakala yang kedua, orang nak tahu juga how bad, teruk ke tak keadaan cuaca kita jangka. Amaran yang kita keluarkan tu teruk ke tak. Kalau anginnya berapa laju, kalau hujan berapa banyak. Jadi itu orang nak tahu. Dan yang tak lupa pentingnya, orang juga nak tahu how reliable is our forecast. Boleh percaya ke tak forecast ataupun amaran yang MAC keluarkan ni. Tahap kebolehpercayaan tu. Tahap kebolehpercayaan tu penting juga. Jadi selain daripada orang nak tahu bila nak berlaku, teruk ke tak, orang juga nak tahu boleh percaya ke tak amaran ni. Jadi MAC Malaysia, kita sebelum kita keluarkan amaran, kita akan kaji, kita akan tengok semua sudut. Kita akan analisis percarapannya, kita akan analisis ramalannya, kita akan compare keadaan semasa dengan amaran sebelum ini. Adakah menepati ataupun adakah tepat dengan yang kita jangkakan, barulah kita akan keluarkan amaran. Itu pun selepas dah dibincang hampir melibatkan semua pejabat dan melibatkan juga pihak pengurusan tertinggi jabatan. Jadi kita tak nak jadi macam cerita pengembala kambing dengan bidik serigala kan. Saya rasa semua orang tahu cerita tu. Apabila pengembala kambing tu sering bagi contoh, dia bagi amaran palsu. Ada serigala, orang datang tak ada. Jadi bila dia bagi amaran palsu tu berkali-kali, jadi orang tak percaya. Orang tak percaya, jadi kesannya pada dia sendirilah. Jadi MAC Malaysia kita ambil pendekatan, kita keluarkan amaran hanya apabila kemungkinan berlakunya tinggi. Kita akan keluarkan amaran. Tetapi dalam masa sama sekiranya ada kemungkinan tetapi masih lagi tempohnya jauh ataupun impaknya mungkin tak teruk, kita akan keluarkan nasihat. Jadi itulah yang mungkin membezakan sikit antara nasihat dan amaran awal. Terima kasih. Jadi Cik Rosli, apa pendapat tuan yang kita macam ada orang dia macam tak indah ni. Jadi macam mana kita nak kata ya, kalau ataupun apa pendapat Cik Rosli begitu bila ada jadi macam itu ya? Itu saya nak petik satu kes lah yang berlaku di Terengganu ni sendiri lah. Yang mana saya rasa hampir 400 lebih pelancong terkandas di Pulau Perhentian setelah mereka masih juga meneruskan percutian walaupun kita dah keluarkan amaran peringkat masa itu peringkat kedua, amaran laut angin kencang laut bergelora peringkat kedua yang melibatkan perairan Terengganu. Jadi mereka masih lagi meneruskan percutian mereka dan terkandas di Pulau Perhentian selama beberapa hari. Dan ianya melibatkan banyak pihak lah yang terpaksa mengambil langkah-langkah untuk menyelamat, memindahkan ataupun kita nak pastikanlah bila terkandas ni dia nak penginapan macam mana, makan minum macam mana kan. Jadi saya rasa itulah penting untuk semua pihak lah mengambil serius apabila amaran dikeluarkan oleh MAC Malaysia. Kerana sekiranya kita tak patuh pada amaran ni, kemungkinan
kesannya tu mungkin boleh jadi teruk dan sebagainya. Okey, terima kasih Encik Rosli. Soalan tambahan tu tadi. Okey, baru-baru ni macam saya bagi contoh seperti yang Puan Nur Asmawati maklumkan pada awal tadi. Kita ada episod hujan lebat yang menyebabkan banjir kilat di Selangor dan Kuala Lumpur. Dan kalau kita lihat apakah episod hujan lebat ni berlaku di negara-negara lain, sedangkan monsun timur laut ni jarang melibatkan negeri-negeri sebelah pantai barat Semenanjung. Cuma dari segi konteks kalau kita lihat memang Penang atau Pulau Pinang pernah mengalami banjir saya tak ingat tahun 2018 mungkin apa nama Cik Ramlan nanti boleh jelaskan. Jadi soalannya, adakah ianya menepati ramalan dan adakah amaran awal berjaya dikeluarkan dan disampaikan khusus untuk Selangor dengan Kuala Lumpur ni lah. Terima kasih. Silakan Cik Ramlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat Tuan Moderator, Cik Zaidi dan rakan-rakan panel saya, Puan Nur Asmawati dan Cik Rosli Zakaria. Bagi menjawab persoalan yang dikemukakan oleh Cik Zaidi tadi berkenaan dengan berlakunya episod banjir kilat di Selangor dan Kuala Lumpur, bagi menjawab persoalan tersebut, biarlah saya bagi gambaran keadaan cuaca dan bagi saya rakan panel saya, Puan Nur Asmawati tadi telah memberikan makluman berkenaan informasi berkenaan dengan iklim Malaysia lah. Apa yang boleh saya cantarkan, Malaysia ini berada di rantau yang berhampiran dengan garisan khatulistiwa, maka cuaca kita adalah panas dan lembap sepanjang tahun. Dan pada masa yang sama, kita mempunyai dua musim monsun yang utama, iaitu monsun timur laut yang lazimnya berlaku pada bulan November sehingga Mac, dan diikuti dengan monsun barat daya selalunya berlaku dalam bulan Mei hingga September. Dalam orang kata antara monsun tu, dia ada satu lagi fasa kita panggil fasa peralihan monsun. Dia akan berlaku di dalam bulan 3 boleh mencapai hingga ke bulan 5 dan bulan September hingga ke bulan November lah. Tempoh dia tu akan beranjak, dia berubah, dia mengikut keadaan lah. Orang kata Malaysia ini adalah sebuah negara yang didominasi oleh dengan keadaan orang kata angin yang akan mempengaruhi keadaan cuaca kita, corak cuaca kita. Apabila berlaku seperti yang tadi Puan Rima kata, jarang kelazimannya di penghujung monsun ni, apa yang boleh kita katakan kuranglah cuaca. Dan kalau dilihat di negeri-negeri sebelah utara Semenanjung seperti di Perlis, Kedah dan Pulau Pinang, kita mengalami keadaan cuaca yang lebih lembap berbanding yang seperti kita jangkakan. Jadi memang boleh disimpulkan bagi saya lah keadaan monsun timur laut kali ini pada tahun 2001 hingga 2002 ini adalah berbeza ataupun lebih berbeza dengan kelazimannya. Itu yang boleh kita katakan, ada banyak extreme weather yang berlaku lah. Nanti mungkin kita akan kupas kembali pada persoalan yang seterusnya nanti. Okey, menjawab pada 7 hari bulan Mac yang berlaku baru-baru ini di Selangor dan Kuala Lumpur, memang di pantai timur Semenanjung ketika itu ada cuaca orang kata lebih kurang cuaca lembap telah memasuki kawasan pantai timur Semenanjung. Dan ketika itu terdapatnya penumpuan angin timuran. Apabila ada dua keadaan sebenarnya kita tak boleh kata bila monsun timur laut pantai barat tak kena. Cuma dia punya orang kata ekstrim, dia satu cuaca itu berlaku, dia bergantung. Pada ketika itu terdapatnya penumpuan angin timuran ataupun kita pada ketika itu setiap paras atmosfera ini angin itu menunjukkan penumpuan angin. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan bawa di satu highway, kita fikirkan di highway kadang bila satu masa kalau terlalu banyak kereta, apa yang berlaku? Kita akan mengalami keadaan traffic jam. Macam itulah bila cuaca itu menumpuk di satu kawasan, pada ketika itu telah berlakulah episod orang kata hujan ribut petir. Fenomena ribut petir yang agak ekstrim untuk Selangor dan Kuala Lumpur, dan even negeri Sembilan pun terlibat sama kalau tak silap saya. Dan kita di Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran, tak silap saya, kita KP Map, Encik Muhammad Elmi Abdullah pun telah memaklumkan, kita telah mengeluarkan amaran awal seperti kita 1:35. Kita telah menyangkakan akan berlakunya ribut petir untuk kawasan di pantai barat Semenanjung merangkumi negeri Selangor dan Kuala Lumpur, dan selepas itu kita menyeluruhlah kita punya amaran ribut petir yang agak menyeluruh untuk negeri-negeri pantai barat Semenanjung.
Jadi apa yang boleh disimpulkan di sini, walaupun kita berada di luar, berada di dalam monsun timur laut atau monsun darat daya, yang saya nak gambarkan pada pendengar kita, supaya bila kita kata, okey, monsun timur laut ni lembap, tapi penghujung ni kering. Dia tak, dan monsun barat daya selalu kita kaitkan dia adalah panas dan kering. Tapi dalam tempoh itu boleh berlaku aktiviti ribut peti sebegini. Cuma bukan tadi macam Puan Nur Asmawati cakap, dia lebih bersifat mungkin kawasan-kawasan tertentu saja, dia tidak menyeluruh lah. Cuma yang kepada kejadian 7 Mac tu memang Kuala Lumpur dan Selangor banyak kawasan-kawasan yang terjejas dengan kejadian banjir kilat dan ada rumah-rumah yang ada bumbung-bumbung rumah ataupun struktur bangunan yang diterbangkan. Cuma apabila kita melihat amaran yang kita keluarkan itu, saya rasa daripada segi amaran ribut peti itu dah cukup awal. Cuma mungkin 3 jam tu mungkin pihak berkuasa ataupun pihak yang berkepentingan untuk mengambil tindakan itu tidak dapat membuat persiapan lah. Mungkin kita rasa mungkin tindakan itu perlu kita tambah baik lagi daripada kita punya platform lah. Daripada segi Map Malaysia mungkin kita jangkakan 3 jam, maka ini kita mampu 3 jam. So mungkin kita akan lagi, orang kata dengan bahagian kita ada bahagian pembangunan teknikal dan pendidikan yang lebih untuk menjalankan kajian-kajian yang boleh mendapatkan kita lagi produk yang boleh kita mengeluarkan amaran yang lebih awal. Okey. Itu adalah yang disentuh dari segi amaran awal yang kita keluar, saya rasa mencukupi. Dan pada hari yang sama juga dimaklumkan oleh rakan-rakan penyampai kita di bahagian Pusat Operasi Cuaca dan Geofizik Nasional yang bersiaran langsung di TV1 RTM pada pagi hari itu telah memaklumkan akan potensi berlakunya kejadian ribut peti pada hari tersebut, dan telah di-pick up oleh banyak media. Katanya, dan kita telah memang kita share, kita Malaysia ni kita ni banyak platform. Kita media sosial kita, rakan Facebook kita je agak mencapai 500k dia punya followers. Dan kita ada semua Twitter, kita ada platform Instagram. Saya tu semua maklumat tu dah cukup. Cuma mungkin ada setengah-setengah yang masih tidak dapat maklumat tersebut lah. Okey, merujuk kepada persoalan Cik Zaidi berkenaan dengan kejadian 2017 Cik Zaidi, sebab 2017 tu disignifikan dengan saya kejadian tu 4 November dan 5 November. Sebab saya mengalami sendirilah. Bagi rakan-rakan yang mengenali saya ketika itu, saya adalah ketua unit komunikasi korporat. Kami ada latihan amal tsunami di Teluk Bahang Pulau Pinang dan saya dalam perjalanan untuk ke majlis tersebut dan saya terperangkap dan saya melalui orang kata pada pukul 2 pagi di Jambatan Pulau Pinang ketika kejadian. Tapi yang ketika 4 November 2017 tu, dia adalah satu kejadian lekukan tropika merentasi semenanjung Malaysia dan dia berpusat macam Puan Hemah tadi cakap kan dekat Selat Melaka, tapi kali ini dia lebih berpusat di sekitar negeri Pulau Pinang. Masa itu saya memang pukul 2 pagi saya berada di Jambatan Pulau Pinang, saya merasai bagaimana dahsyatnya keadaan angin yang kencang kalau berlaku dalam lekukan tropika yang seperti mungkin yang boleh digambarkan dalam tragedi dalam kejadian semasa 18 Disember 2021 di Selangor dan di Pahang lah, yang kata memang ada lekukan tropika melalui kawasan semenanjung. Yang itu boleh saya share lah. 4 November memang kita dah keluarkan, tapi yang itu kalau untuk makluman semualah, kita telah keluarkan amaran 3 hari awal. Saya dah cek dah rekod. Memang 3 hari awal kita keluarkan pada 1 November. Kita memang menyangkakan kawasan utara semenanjung. Kita tak fokus Pulau Pinang lagi. Kita dah kata daripada serunggu kawasan di utara semenanjung. Merangkipi Pulau Pinang, Kedah, Perlis dan mungkin juga di utara Perak lah. Kita menjangkakan akan ada kesan daripada laluan lekukan tropika tersebut. Dan memang cuma dia punya cabaran kita lah. Sama juga dengan kejadian pada 18 Disember 2021, cabaran kita apabila benda tu dah berlaku, informasi dah dapat, cuma mungkin ketika itu tindakan lah. Yalah, sesuai dengan tema kita hari ini, tema Hari Meteorologi, iaitu amaran awal dan tindakan awal. Amaran awal kita dah bagi. Tindakan awal tu yang rasanya perlu lagi ada satu penyelarasan daripada pihak MEX sebagai orang kata agensi yang bertanggungjawab mengeluarkan amaran, dan juga pihak orang kata yang berkepentingan ataupun kita panggilkan pihak yang menguruskan kesan-kesan bencana lah. Mungkin diselaraskan oleh pihak NAKMA dan rakan-rakan kita yang lain seperti AJP, yang ada ahli-ahli yang lain lah, seperti Jabatan Pengairan dan Sairan dan agensi-agensi pihak berkuasa tempatan perlu memainkan peranan masing-masing. Kat sini Jabatan MET
Bagi saya, sepanjang macam Cik Zaidi cakap, moderator cakap, kami dah lebih kurang 20 tahun kan. Saya melihat map ni telah berkembang daripada agensi yang saya masuk. Dalam otak, kalau tuan-tuan mengikut rekod kita 2003, kita dah menang anugerah Kualiti Perdana Menteri. Kita dah menang anugerah. Maksudnya diiktiraf kita punya perkhidmatan ni. Cuma saya percaya dalam keadaan kita kadang-kadang untuk mengambil tindakan, sesuatu tindakan, mungkin ada orang kata lompang-lompang lagi, gap yang perlu lagi kita tambah baiklah. Itulah pemanas dia Cik Zaidi untuk saya punya ni, saya kupas saya gitu, yang sharing ni. Mungkin nanti ada juga pandangan-pandangan rakan-rakan panelis saya tadi, saya nak tambah, tapi saya rasa untuk ni nanti saya akan, mungkin di soalan yang lain nanti saya akan cuba memberikan pandangan saya lah. Itu sajalah buat masa ini. Terima kasih Encik Ramlan. Kita faham memang dari satu segi sebenarnya bila kita dah dapat maklumat, kadang-kadang kita sendiri nak bertindak pun bukan atas tanggungjawab kita. Bukanlah maksudnya kita melepaskan tanggungjawab. Tapi kadang-kadang maklumat tu tak dapat digunakan sepenuhnya dan ada yang tidak apa orang kata mempedulikan nasihat tersebut. Biasalah orang kata kalau dia hujanlah kan. Jadi kita berbalik kepada pada Puan Rasmawati baru-baru ni kita pernah khas untuk ni lah, untuk Pantai Barat Semenanjung sebenarnya ada rasa gegaran pada di sekitar Pantai Barat Semenanjung akibat gempa bumi yang berlaku di Sumatera. Jadi ialah bila kita dah ada Facebook apa semua, kadang netizen dia suka bagi pendapat dia. Jadi dia ada setengah-setengah lah, bukanlah kata semua. Jadi ada setengah tu yang kata Malaysia ni perlu mengeluarkan amaran awal berkaitan dengan gegaran tersebut lah. Macam mana yang kita boleh keluar macam cuaca atau macam mana yang kita boleh keluar macam amaran awal tsunami. Jadi soalan dia khas untuk Puan Rasmawati. Beliau pernah bertugas di Pusat Operasi Cuaca dan Geofizik Nasional bahagian geofizik. Jadi apakah Malaysia boleh mengeluarkan amaran sebegitu? Jadi pendapat Puan, silakan. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Apabila bercakap tentang gempa, ia memang jelas berbeza daripada cuaca. Kalau cuaca kita boleh meramal sehingga untuk nowcasting boleh meramal 7 hari ke depan, disebabkan adanya teknologi satelit, teknologi radar, remote sensing dan kemudian numerical weather prediction. Tetapi berbeza dengan gempa, sehingga ke masa ini belum ada lagi, walaupun teknologi dah begitu membangun, tetapi belum ada negara yang mampu meramal gempa bumi, termasuk di United States dan juga Jepun. Kita tahu gempa bumi berlaku di kerak bumi, di lapisan bawah kerak bumi, dan ia merupakan gerakan mengejut di atas permukaan bumi yang disebabkan oleh geseran batuan di garisan sesar dan juga pertembungan plat tektonik di kerak bumi. Dan mengikut rekod data-data sebelum ini, memang kita tahu kedudukan Malaysia yang berhampiran dengan Indonesia dan Filipina, di mana Indonesia dan Filipina adalah terletak di kawasan aktif kejadian seismik gempa ini, iaitu lingkaran api Pasifik, di mana kalau mengikut maklumatnya adalah sekitar 90% kejadian gempa di dunia ini adalah berkisar di kawasan lingkaran Pasifik tersebut. Jadi memang kita secara langsung boleh merasai gegaran. Contohnya macam baru-baru inilah, di mana epicenter tersebut adalah berada di daratan Sumatera yang berhampiran Aceh, di mana epicenter tersebut juga berhampiran dengan epicenter pada kejadian 2004, di mana waktu itu berlaku gempa besar sekitar 9.2 atau 9.3 magnitude yang menyebabkan tsunami besarlah yang memberi impak kepada banyak negara. Berbalik kepada soalan tadi, memang kita tak dapat meramal gempa, tetapi gempa
boleh diketahui apabila dia berlaku. Kita di Met Malaysia semenjak tahun 2004 tersebut telah diberi tanggungjawab untuk membangunkan sistem amaran awal tsunami lah di peringkat nasional untuk memberi amaran awal tsunami. Tsunami agak berbeza daripada gempa, di mana tsunami boleh lebih dijangka, di mana tsunami biasanya tercetus diakibatkan oleh gempa yang besar ataupun gelongsoran tanah di dasar laut ataupun juga hentaman meteor tu di zaman dululah yang menghentam bumi, ataupun letusan gunung berapi. Itu punca-punca yang boleh menyebabkan tsunami. Dan di Malaysia melalui sistem amaran awal tsunami, ia terdiri daripada tiga komponen lah. Yang pertama mengesan kejadian gempa yang berlaku di Malaysia ataupun di rantau sekitar, malah di seluruh dunia. Kemudian daripada pengesanan oleh, kita ada stesen-stesen rangkaian sismik ya di seluruh negara yang mengesan kejadian gempa, dan kemudian untuk pemantauan tsunami, Met Malaysia juga memasang tolok pasang surut, kamera pantai, dan kemudian dalam pada itu Met Malaysia juga bekerjasama dengan pusat amaran awal tsunami yang berpusat di Hawaii, di India dan juga Australia. Daripada maklumat serta data-data tersebut, biasanya apabila terjadi suatu gempa, ia akan dikumpul, diproses dan dianalisis. Kemudian daripada pemprosesan dan analisis tersebut, ia akan dikeluarkan sebagai maklumat gempa. Mengikut KPI kita, kita ada masa KPI kita ya untuk mengeluarkan maklumat gempa sekitar 8 minit lah, yang berdasarkan saya bertugas sebelum ni. Dalam pada 8 minit tu akan dikeluarkan maklumat gempa, dan selepas itu dalam pada itu juga akan melakukan analisis risiko sama ada gempa, sekiranya gempa besar tersebut menyebabkan tsunami. Dan kemudian maklumat tersebut dalam masa 8 minit akan dikeluarkan kepada agensi bencana, media dan sebagainya melalui SMS, FB, Twitter dan media-media lain, dan juga telefon. Sebab itu kita katakan tadi gempa memang tidak boleh diramal, dia maklumat gempa hanya boleh diketahui selepas gempa berlaku. Dan untuk tsunami melalui sistem tadi, sekiranya gempa tersebut ada potensi terjadi tsunami, maka Met Malaysia akan mengeluarkan nasihat ataupun amaran lah sekiranya ada potensi di tempat-tempat tertentu. Okey. Saya rasa okey kot tu. Betul lah tu. Saya tertarik pada yang tadi, sebab kita kalau ikut standard operasi kita, kita macam puan kata tadi ya, kita boleh estimate atau menjangkakan perkara gempa tu, sekiranya gempa tu berlaku tsunami, tapi kita sendiri tak boleh ramal gempa. Jadi pusat operasi biasanya mengambil berapa lama untuk mengeluarkan amaran atau nasihat tsunami? Dia bergantung, untuk tsunami ni dia bergantung kepada lokasi epicenter tersebut daripada pantai terdekat di kawasan Malaysia. Dan setakat pengalaman saya, kita pernah mengeluarkan satu nasihat, iaitu gempa yang berlaku di dasar laut di lautan Celebes Sea dengan kekuatan magnitude 7.2 jika tak silap saya. Tahun saya tak ingat. Dan jangka masa adalah sekitar kurang daripada setengah jam. Okey, tapi kita tarik balik kan? Ya. Sebab dia sebab pada masa itu analisis risiko kita pun merujuk kepada PWTC dan pusat yang
yang di Indian Ocean dan Australia menyatakan tidak ada impak tsunami dekat negara kita. Ya. Hmm. Yalah, memang kita akui, kita check balik yang dengan agensi seperti PTWC dengan RTSP di India, Australia dengan mana Hawaii Ya. Okey, terima kasih Puan. So kita kembali kepada netizen tadi untuk ini saya setujukan pada soalan pada Cik Ramlan Jadi kadang-kadang kita pun bila kita baca dalam FB Med, kita faham netizen memang prihatin pasal cuaca, pasal segala maklumat yang dikeluarkan oleh Med Malaysia. Jadi pada pandangan Tuan, kita keluar amaran atau maklumat ni berkesan tak? Dan kenapa netizen ni dia kata kenapa kita keluar lambat jadi dan satu soalan lain agak berkesan tak untuk amaran awal yang kita keluarkan ni membantu untuk penduduk yang berisiko. Saya silakan Cik Ramlan. Okey, bagi persoalan berkenaan dengan netizen yang memberikan ulasan-ulasan negatif di kita punya ruang media sosial, saya rasa dalam aspek bila kita sebut netizen ni, itu memang merupakan dia ada dua, ada satu netizen yang akan pro dengan kita, satu lagi pro yang akan lebih menjadi yang kontra dengan kita. Maksudnya dia tak menyokong lah, maksudnya dia akan sentiasa mencari kita punya kelemahan lah. Tapi bagi saya, bagi netizen yang memahami apa yang dilakukan oleh jabatan, saya rasa mereka faham kita punya macam tadi yang disebut oleh rakan panel saya iaitu Encik Rosli. Apabila kita nak membuat sesuatu keputusan mengeluarkan amaran, dia adalah berdasarkan daripada keputusan bersama ramai yang terlibat, maksudnya daripada pengurusan di pusat operasi, daripada kita punya pengurusan atasan telah bersetuju berdasarkan model-model cuaca. Yang ini saya sebut cuaca yang telah kita terima sebagai rujukan untuk kita keluarkan sesuatu amaran itu. Itu untuk amaran berperingkat macam diterangkan oleh rakan saya tadi, di peringkat waspada, buruk dan bahaya. Itu yang kena jelas. Jadi saya tak nak netizen, saya faham. Tapi netizen punya komen negatif, kita terima, ini satu cabaran untuk kita. Saya rasa tak salah lah. Itu memang kita perlukan, dorongan kita terima dia sebagai satu dorongan yang positif untuk kita tambah baik. Kita tidak akan berasa selesa sebab kita punya perkhidmatan ni kita sentiasa macam dikata Puan Rasmawati tadi, extreme weather ni akan berlaku kerap. Mau tak mau kita kena terima. Jadi netizen kata kita lewat. Okey, saya kupas, saya akan merujuk kepada kejadian 18 Disember 2021 yang berlaku, iaitu satu lekukan tropika daripada yang Puan Rasmawati cerangkan tadi, berlaku dari perairan Pahang, dia memasuki kawasan tengah Semenanjung melalui Selangor sehingga mendatangkan kejadian banjir besar di Selangor, Negeri Sembilan, Melaka yang terlibat dan juga di selatan Perak dan Pahang as a whole lah saya cerita dia. Cuma untuk makluman lah, mungkin para pendengar yang mendengar channel ni, tuan-tuan boleh, ini berdasarkan apa yang saya tengok, yang saya telah sebelum ni saya analisa jugalah untuk kita buat satu kenyataan Jadi kita telah mengeluarkan amaran seawal 15 Disember. Kalau kita masih, tuan-tuan mungkin rakan-rakan panel saya pun boleh kupas kalau tak setuju atau kadang-kadang benda ni kita bila bercakap ni takut ada benda fakta-fakta yang mungkin saya terlepas ataupun terlupa, mungkin rakan-rakan panel saya akan boleh mencelah, tak ada isu. Pada 15 Disember kita memang dah tengok sistem itu akan memasuki kawasan Semenanjung Malaysia di antara border Pahang atau Terengganu. So kita dah keluarkan satu amaran waspada untuk negeri Pahang, Terengganu, dan kita mengikut model yang kita konsisten guna. Saya tidak menyebut, kita ada berapa model-model cuaca yang kita gunakan. Dan model secaranya konsisten menengok menjangkakan. Kita guna ayat menjangkakan. Trajektori untuk lekukan itu berlaku adalah daripada Pahang, Terengganu dan dia menjurus ke utara Semenanjung. Memang ketika itu saya sebagai pengarah di Pulau Pinang yang bertanggungjawab untuk negeri-negeri Perak, Pulau Pinang, Kedah dan Perlis, saya dah war-warkan. Awal saya dah war-warkan akan ada episod hujan lebat disebabkan kita menjangkakan satu sistem tekanan rendah akan merentasi Semenanjung
menuju ke utara dan saya telah wawarkan berpotensi seperti keadaan 2017 yang saya maklumkan tadi sebelum ini, 4 dan 5 November lah. Cuma yang 4-5 November tu ia berlaku sebelum monsun timur laut. Dia masuk dalam masa peralihan monsun masa tu. Betul. Cuma ketika ini dalam monsun timur laut dia berlaku ni. Tapi selepas tu model, kita menggunakan beberapa model. Maksudnya model yang konsisten. Saya tak sebut nama-nama model ni supaya orang kata tidak ni lah overshadow mana-mana yang kata. Tapi model-model selepas 15 hari bulan tu, 16, 17, model-model cuaca yang kita guna, yang kita rujuk jadi sumber kita, dan kita juga ada model-model yang kita bangunkan sendiri, tidak konsisten. Maksudnya masing-masing tidak ada satu trajektori yang menunjukkan pergerakan di mana akan lakukan ini akan orang kata dia bergerak. Itu challenge dia. Challenge dia itu kalau netizen nak tahu challenge dia, semua kami ni kalau kata Cik Rosli di Pantai Timur lagi dah risau kan. Di Pantai Timur sebenarnya dengan rakan saya di Pahang, pengarah Pahang pun risau sebab benda ni akan bergerak. Nak ke Pahang ke Terengganu ke? Saya di utara lagi lah risau kan. Sebab membayangkan keadaan yang sama 2017. Ini saya nak share dengan netizen lah. Bayangkan kami terpaksa membuat keputusan satu. Mana satu model yang kami nak guna secara firmnya, model yang kami biasa guna tidak menunjukkan dia bergerak di tengah semenanjung. Itu challenge dia lah. Jadi kita macam ni lah, macam kita sebut lah. Kita ni, kalau saya gunakan, kita manusia lah. Kita boleh orang kata kita mampu merancang atau dalam konteks ni kita meramalkan. Tapi yang berlakunya adalah ketentuan Allah SWT lah. Kat situ yang kita kata challenge dia lah kan. Supaya kita ilmu kita tu lah. Jadi kita telah orang kata menggunakan keadaan stool yang kita gunakan modeling ni, kita tidak ada satu konsensus yang mengatakan akan berlaku satu cuaca ekstrim yang akan merentasi Pahang sehingga Selangor. Itu memang challenge lah. Dan pada ketika itu pada 17 untuk maklumat netizen, 17 daripada sistem itu secaranya dia berbesar jadi kat perairan, tiba-tiba dia membuat pergerakan dan dia merentasi Pahang hingga ke Selangor. Itu yang berlaku pada malam 17. Maksudnya petang tu dia telah sistem melakukan terbikan ni, dia ada energi tu. Itu dia perlukan tenaga untuk bergerak. Jadi dia cari jumpa tenaga nak gerak kan. Secara ilmiah dia macam itulah maksudnya. Jadi dia merentas semenanjung, jadi kita pun agak daripada keputusan mula-mula kita punya unjuran kita ke utara, kita terpaksa bila mengatakan mengeluarkan amaran waspada kita tu berubah daripada keadaan utara, kita terpaksa guna perkataan waspada itu di kawasan tengah semenanjung. Itu yang nampak mungkin netizen kata kita lambat. Kita mengakulah itu memang kita dari segi kita nak buat keputusan tu memang maklumat yang ada itu yang terhad lah. Yang kita telah membuat keputusan. Tapi itu adalah cabaran bagi kami lah. Sebagai orang kata pejabat jabatan barisan Apang untuk mengeluarkan amaran awal untuk cuaca. Tapi bila kita sentuh amaran, dia adalah amaran-amaran lain yang berkaitan macam amaran banjir, adalah agensi yang lain yang akan membuat dia ada agensi-agensi berkaitan yang akan terlibat lah. Jadi kita banyak lagi agensi-agensi di Malaysia ni. Tapi kami daripada segi ni kita bekerjasama rapat. Cuma keadaan cuaca yang berlaku tu saya harap saya boleh jelaskan pada netizen. Pada hari ini insya-Allah berilah kami peluang dan kami beryakin dengan pihak kerajaan pun telah memberikan sedikit orang kata kepercayaan lah pada MET, kalau pada as a whole pada kementerian kami iaitu Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA untuk menerajui untuk memperkasakan sistem pengeluaran sistem amaran awal merangkumi cuaca dan banjir yang itu di bawah Jabatan Pengairan dan Saliran. Itu rakan kami aku kata adik-beradik kami dalam satu kementerian yang sama lah. Dari situ agensi-agensi lain berkaitan lah. Itu yang saya nak sentuh lah. Cuma saya memang berterima kasih pada orang yang netizen yang menyokong kami. Alhamdulillah kita sama-sama untuk negara. Kita buat ni untuk negara. Dan untuk netizen yang ni yang mana memberikan kami orang kata ulasan-ulasan, kami pun berterima kasih. Itu adalah satu peringatan bagi kami lah. Untuk kami sentiasa menambah baik perkhidmatan kepada untuk orang ramai. Kita memang nak, tapi seperti yang kalau kita lihat video tadi kan, video daripada LWMO tadi tu. Dia kata secara drastically-nya memang cuaca ekstrim berlaku, tapi dari jumlah kematian tu berkurangan. Yang itu yang kita nak elakkan. Harta benda mungkin akan mengambil masa lah, tapi daripada segi jumlah kematian tu, itu yang kita cuba nak capai supaya
kita tahu sekiranya kita kehilangan saudara mara yang apa ahli keluarga ialah satu bebanan lah kan, atau satu tekanan perasaan pada kita. Yang itu kita nak elakkan. Cuma mungkin daripada apa yang saya boleh gambarkan, kalau kita melihat daripada segi yang besar, itu kita nak mencapai wawasan kemakmuran bersama 2030. Ini merupakan sebahagian daripada apa yang kita nak sasarkan lah kan. Supaya kalau kita dalam keadaan cuaca yang ini, kita nak mitigasi, langkah pencegahan kita dah buat, mungkin kita juga kena lihat daripada segi kita nak adapt dengan cuaca yang semakin ekstrim ni. Itu sajalah moderator buat masa ni. Okay. Terima kasih Encik Ramlan. Panjang lebar berkaitan dengan maklumat dan amaran tadi. Jadi satu soalan akhir lah untuk saya khususkan kepada Encik Rosli lah, sebab beliau bertugas di area Pantai Timur. Jadi kalau kita lihat dari segi musim penghujung saja mesti bersabit dengan Pantai Timur. Jadi sebagai seorang yang bertugas dikiranya di lokaliti yang berdepan dengan masalah banjir, ya, apakah cabaran terbesar tuan dalam mengeluarkan amaran awal mengenai cuaca? Jadi sebagai tambahan, apakah yang menyebabkan amaran awal itu berkesan dari segi komponen-komponennya? Saya silakan Cik Rosli. Terima kasih Tuan Moderator. Jadi rakan-rakan ahli panel saya tadi pun dah banyak bercerita berkenaan dengan cabaran ni. Jadi memang cabarannya banyaklah kalau kita nak cerita. Cuma hari ini saya nak sentuh daripada dua sudut lah. Yang pertama dari segi sistem cuaca itu sendirilah. Kalau tadi rakan saya dah jelaskan, kita ni kedudukan kita hampir dengan khatulistiwa. Jadi kita ni sering mengalami keadaan cuaca yang agak kerap kali lah, maknanya bila kita dikelilingi laut sekali, kena banyak kelembapan yang ada tu, jadi cuaca tu boleh berlaku dengan sangat kerap. Malaysia ni antara negara yang paling kerap mengalami kejadian ribut petir lah dalam dunia ni. Jadi kita antara negara yang paling kerap mengalami. Dan ribut petir ni kalau dari segi skalanya, intinya berskala kecil lah. Berskala kecil, saiznya pun tak besar. Kadang-kadang diameternya mungkin cuma sehingga 3 km, mungkin kadang-kadang capai 10 km. Dan juga tempohnya pun pendek. Maknanya kadang-kadang dia hanya berterusan untuk 2-3 jam. Tetapi boleh menyebabkan hujan yang sangat lebat lah. Sistem cuaca seperti ini, skalanya kecil, saiznya pun kecil, memang agak sukar, amat sukar lah untuk kami mengeluarkan amaran yang lebih awal. Tetapi suka saya ingatkan jugalah, tadi sebenarnya dah disampaikan oleh Cik Ramlan untuk kejadian banjir kilat di KL tempoh hari. Pada sebelah paginya, penyampai kita dah menyampaikan nasihat. Kita dah bagi nasihat ada kemungkinan berlakunya ribut petir yang boleh menyebabkan banjir kilat dan sebagainya. Jadi, dan kalau kami ambil contoh di Terengganu, setiap tahun kita mengalami masa timur laut lah. Dari segi cuacanya pula, saiznya lebih besar. Maknanya sistem cuaca sendiri hujannya lebih menyeluruh. Kadang-kadang melibatkan 2-3 negeri sekaligus. Dan lebih lama, berterusan 3-4 hari, kadang-kadang seminggu lamanya. Jadi sistem cuaca sebegini, lebih, orang kata apa, lebih senang sikit untuk diramal lebih awal. Tetapi masih ada cabarannya juga. Kita masih lagi mengalami kesukaran ataupun untuk menentukan kawasan mana yang lebih teruk terjejas. Kita boleh bagi amaran untuk contoh seluruh Terengganu. Tapi kita nak pinpoint daerah mana yang teruk terjejas ataupun lebih teruk, atau bandar mana yang akan lebih menerima kesan. Jadi itu pun cabaran jugalah dengan teknologi yang kami ada sekarang ni, masih lagi kami berusaha lah untuk supaya kita mendapatkan lagi model-model cuaca yang lebih beresolusi tinggi, yang supaya kami dapat mengeluarkan amaran yang lebih spesifik. Maknanya mungkin kita boleh ramalkan bandar mana yang lebih teruk terjejas. Itu kita ke arah itulah sekarang ini. Dan juga tadi Puan Nur Rahmawati ada jelaskan berkenaan dengan cabaran climate change. Climate change ini ianya akan menghasilkan, jadi semua saintis setuju
dengan kesan climate change ini akan menyebabkan kejadian cuaca yang lebih ekstrim dan lebih kerap. Jadi itu pun memang mencabar bagi kami tahun ini saja, tahun lepas dan tahun ini lah. Kita mengalami tiga bagi saya bencana yang dahsyat. Banjir di Lembah Kelang, Selangor pada hujung pertengahan Disember hari itu, dan Terengganu sendiri mengalami banjir yang teruk di kawasan pedalaman terutamanya pada bulan Februari yang lepas, dan juga baru-baru ini KL sekali lagi banjir kilat yang skalanya memang besar dan kerosakannya pun sangat dahsyat lah. Jadi kita mengalami tiga keadaan cuaca yang bagi saya ekstrim, dan ini ada yang mengaitkannya dengan climate change, kita tak nafikan, tapi ianya masih lagi perlu kepada kajian lah. Sebab climate change ini perubahan untuk jangka masa panjang. Dan juga cabaran yang keduanya, cabaran yang tadi bab cuaca. Sekarang ini cabaran dari segi amaran awal itu sendiri. Tadi Tuan Moderator ada tanya saya berkenaan dengan apakah yang menyebabkan, apakah komponen-komponen utama yang akan menjadikan satu sistem amaran awal itu berkesan. Saya akan share satu slide ya. Apa? Okey. Dalam satu sistem amaran awal yang berkesan, perlu ada 4 komponen. 4 komponen seperti mana yang saya kongsikan di layar sekarang ini. Yang pertama adalah komponen risk knowledge atau pengetahuan risiko. Jadi kita sebagai komuniti lah ataupun penduduk di kawasan-kawasan tertentu, kita kena perlu tahu apakah risiko yang kemungkinan boleh berlaku di tempat kita. Contoh kalau di Terengganu ni hampir semua orang tahu dah. Masuk bulan 11, masuk bulan 12 tu kita tahu dah okey nah banjir nak mai dah. Jadi banjir nak mari, dia kata banjir nak mari. Jadi kita dia adalah dia buat persediaan tu. Berbeza dengan komuniti yang berada di kawasan yang tak pernah banjir. Saya ambil contoh kejadian banjir di Lembah Kelang tempoh hari pertengahan Disember tu, mungkin ada penduduk yang mana kawasannya tak pernah banjir. Jadi dari segi risk knowledge pun berbeza lah berbanding dengan komuniti yang dah selalu. Contohnya banjir ni acara tahunan di Kelantan, Terengganu. Penerimaannya terhadap sistem amaran awal atau amaran awal tu berbeza berbanding dengan komuniti yang tak pernah banjir. Itu pertama. Yang kedua, perlu ada komponen untuk memantau dan mengeluarkan amaran. Ini katanya peranan MET lah. MET memang antara agensi yang utama dalam bab kita nak pantau, kita nak keluarkan amaran ni. Dan tadi Cik Ramlan dah jelaskan untuk amaran banjir, JPS yang akan keluarkan amaran banjir. Jadi ini kita insya-Allah kita saya rasa kita punya tahap kita mencapai standard antarabangsa. Yang ketiga, komponen ketiga, perlu ada kemampuan untuk menyebarkan amaran. Untuk communicate dan amaran itu kepada komuniti. Maknanya ini pun kita ada. Net Malaysia ada Facebook, kita ada Twitter, Instagram, dan kita setiap hari penyampai kita keluar di televisyen untuk menyampaikan ramalan terkini. Kalau ada ramalan kita keluarkan ramalan terkini. Kita ada aplikasi My Cuaca. Kita ada juga banyaklah kita ada laman web kita, dan kita ada talian hotline 1300221638. Saya hafal nombor tu. Okey. Ini komponen 2 dan 3 ni insya-Allah. Jadi kita cuba, walaupun mungkin ada kelemahan, ada mungkin kelewatan, kami cuba. Dan komponen keempat ialah perlu ada kemampuan untuk tindak balas. Sini datangnya peranan selain daripada agensi bersama bencana lah yang menyelamat, bomber, polis, APM daripada daerah semua sekali. Dan juga selain daripada respon capability oleh agensi-agensi itu tadi, perlu ada juga kemampuan untuk bertindak balas oleh penduduk itu sendiri, komuniti itu sendiri. Jadi bagi saya, sebelum adanya komponen 2 dan 3 ni, amaran awal oleh agensi sendiri, amaran awal MET, amaran awal oleh JPS, dah ada persediaan awal di peringkat komuniti. Maknanya dia dah tahu dah, kawasan yang saya duduk ni banjir. Tiap-tiap tahun banjir. Jadi kena bersedia. Ataupun kalau kita pergi ke kawasan yang mungkin baru,
kita baru pindah contohnya kan. Kita cuba tanya-tanya, sini pernah banjir ke tidak? Sini pernah berlaku tanah runtuh atau sebagainya. Sini pernah berlaku ribut ke sebagainya. Jadi macam contoh orang pergi Langkawi, dia kena tahu Langkawi berisiko untuk mengalami tsunami. Jadi sekiranya semua daripada kita ada menerapkan pengetahuan risiko bencana ni, bila kita gabung pula dengan ramalan awal ataupun amaran awal tu, saya pasti kita akan dapat membuat tindakan yang lebih awal lah. Jadi sebelum amaran awal perlu ada persediaan awal dan insya-Allah ianya akan boleh mencetuskan tindakan awal. Yang pastinya saya yakin bila kita bersedia lebih awal, kita dah tahu risikonya kalau kita nak pergi berkelah contohnya ke air terjun. Kita kena sentiasa terapkan ada kemungkinan berlakunya kepala air ke tak. Kan, kalau ada apa yang kita nak buat? Kita nak contoh kalau ada hujan kita nak pindah ke mana, nak lari ke mana. Jadi bila kita dah ada semua maklumat tu, bila kita gabungkan pula dengan amaran yang dikeluarkan, pastinya saya yakin dari segi komunitinya, dari pihak agensinya, daripada semua pihak lah pasti akan dapat membuat tindakan yang lebih awal yang akan boleh mengurangkan kerosakan, kemusnahan dan menyelamatkan nyawa. Itu saja Tuan Menteri. Terima kasih Cik Rosli. Memang dari satu konteks kan. Kadang-kadang kita kata bila kita dah bagi untuk orang bagi amaran apa semua, memang itulah kita punya ni. Jadi sebagai akhir lah, saya rasa kita dah sampai ke titik akhir ni. Jadi bersempena dengan tuan-tuan adalah pengarah di pejabat meteorologi masing-masing dan bertanggungjawab pada cuaca di tempat masing-masing. Jadi sebagai inilah saya, sebab dulu masa saya kerja di PM Penang, dia ada satu ada orang tanya, dia tanya hujan ke tak hujan ni. Dia kata saya terpaksa lah tanya lah, memang kita jangka hujan lah. Kenapa ya? Sebab dia jual air kan. Dia jual air, jadi dia kena tahulah kalau hujan ni kuantiti air yang nak jual ni kurang sikit ke apa, saya tak tahulah, macam itulah. Jadi kita nak tanyalah sebagai orang-orang yang profesional di tempat masing-masing. Jadi kita nak tanya apakah nasihat dan nasihat tuan-tuan untuk awam-awam memandangkan bulan puasa tidak lama lagi lah. Jadi at least kita tengoklah kepakaran tuan-tuan lah. Kita bagi satu ayat sedikit lah. Nak bagi tahu pasal cuaca macam mana ke, atau nak bagi nasihat macam mana ke. Saya mulakan dengan Puan Nor Asmawati, boleh? Okay, terima kasih Tuan Moderator. Untuk yang sesi akhir ni, saya mengambil kesempatanlah untuk mengingatkan orang awam supaya sentiasa cakna, peka, dan seperti yang Cik Rosli katakan tadi, lebih ada knowledge terhadap dari segi rezeki di tempat-tempat tersebut. Saya memang berharapkan orang ramai untuk lebih membaca, lebih mencari info-info maklumat sebegitu, yang contohnya untuk persediaan tsunami bagaimana, persediaan gempa bagaimana, kalau di dalam bangunan macam mana ketika jadi gempa, kalau katakan siren tsunami berbunyi, apa tindakan-tindakan yang perlu diambil. Orang ramai perlu sentiasa berwaspada dan bersiap sedia dengan pengetahuan-pengetahuan tersebut untuk melakukan tindakan pada masa bencana itu berlaku. Kadang-kadang apabila bencana berlaku, pihak berkuasa memang tidak dapat menyantuni penduduk yang beribu-ribu orang pada satu masa. Mungkin pada waktu itu jalan tersekat, internet terputus macam yang berlaku waktu di Lembah Kelang hari itu. Jadi perlu untuk orang awam sentiasa bersiap sedia dengan contohnya dengan beg kecemasan, perlu isi dokumen-dokumen penting dan sebagainya lah. Maknanya preparedness di pihak orang awam itu sendiri memang perlu cakna dan peka, sebab kita tidak dapat menafikan bahawa pada masa ini kekerapan bencana itu semakin meningkat. Okay, terima kasih. Okey, saya silakan Cik Ramlan. Saya tertarik Tuan Moderator, ayat cakna daripada Puan Rasmawati.
memang orang kata tagline yang perlulah, cakna cuaca kan, dalam keadaan semasa lah. So apa yang saya nak kongsikan ataupun untuk peringatan akhir lah, seperti yang kita sedia maklum, Jabatan Meteorologi telah pun mengeluarkan kenyataan media bermulanya fasa peralihan monsun bermula pada 14 Mac sehingga Mac hingga Mei. Jadi dalam tempoh ini yang Tuan Moderator cakap, kita akan insya-Allah sekali diberikan kita kesempatan, kita akan memasuki bulan Ramadan lah. Jadi saya harap kita memang menjangkakan bila dia katakan fasa peralihan monsun ni, keadaan cuaca ni, angin dia berbeza sikit bila kata-kata monsun tadi kan. Ni saya tentu sikit lah. Monsun timur laut adalah angin timur, dominasi angin timur, dan monsun barat daya adalah angin baratan lah. Cuma apabila kita bercerita peralihan monsun, anginnya adalah pada pelbagai hala, lemah, dan pada masa yang sama dia akan menggalakkan secara kondusif untuk pembentukan ribut petir. Macam cuaca ribut petir ni selalunya dia akan datang, walaupun tadi Cik Rosli cakap kadang-kala dia berlaku sekejap, tapi impak dia membawa hujan lebat berserta angin kencang. Jadi kita tak minta tapi kita bersedia. Sebab kita dalam fasa peralihan monsun bulan Ramadan yang insya-Allah yang kita sambut 3 April lah. Jadi dia adalah dalam fasa peralihan monsun. Jadi saya mintalah kepada pengusaha, kalau tahun ini dibenarkan je lah, walaupun kita kata dalam SOP ni tak silap saya dibenarkan, ada sekiranya ada bazar Ramadan ataupun peniaga-peniaga kita yang membuka gerai, saya nak ingatkan pernah berlaku satu kejadian ribut petir di Melaka, iaitu pada tak silap saya 14 Ogos tahun 2010 di Melaka Jasin. Saya orang Melaka jadi saya akan ingat benda-benda yang tu. 3 kematian melibatkan peniaga di bazar Ramadan disebabkannya apabila kemah-kemahnya diterbangkan oleh semasa kejadian ribut petir. Jadi saya nak ingatkanlah, kalau pada pendengar yang mendengar kita punya hari ini, ambil peduli cuaca tu, kena ambil tahu. Sekiranya nak berlaku, bukan tak bagi meniaga ataupun nak bagi buat aktiviti. Walaupun bila kata ribut petir, dia kadang-kala dia ada kilat yang kita kena tahu. Bila kalau orang kita pada masa sekarang mungkin bersukan ataupun di mana sekolah nanti akan dibuka, akan ada aktiviti di belah petang. Tengok cuaca yang tak sesuai, jangan beraktiviti di luar lah. Maksud saya kena, macam Puan Ahmad cakap tadi, kena ada knowledge. Risk, macam rakan-rakan saya sebut tadi. Risk, knowledge tu, kita punya risiko untuk ada tu mesti kena ada. Jadi apa yang saya nak buat, yang saya nak seru ialah, memang kita, Jabatan Meteorologi akan mengeluarkan amaran pada yang kita punya keadaan, kita punya kemampuan lah. Cuma pada mungkin untuk tindakan awalnya, selain daripada agensi pengurusan bencana, orang ramai juga kena peduli. Maksudnya dalam konteks yang sekarang, kita jaga sesama kita. Yang itulah saya nak sharekan, yang saya nak kongsikan Tuan Moderator. Okey, terima kasih. Cik Rosli, sepatah dua. Okey, saya ni suka bercakap pasal persediaan. Jadi saya pantun sikitlah, boleh ya, pantun sikit. Boleh. Sediakan payung sebelum hujan. Sebelum kau berjalan, tengok ramalan. Tengok juga kiri dan kanan. Takut ada pokok nak tumbang kan. Jadi kita tahu kalau nak berlaku ribut, jadi kita tengok juga ke kanan. Rumah kita sendiri pun kita tengok kalau ada contoh atak-atak yang nak dicabut tu kita pakukan balik. Kalau contoh sebelah rumah tu ada pokok-pokok yang dah orang kata apa dah mati sebagainya, mungkin dah nak tumbang bila masa, boleh kita panggil agensi ataupun jabatan-jabatan yang berkaitan untuk potong pokok-pokok tu. Jadi insya-Allah dengan persediaan yang rapi, kita akan dapat orang kata apa, bersedia dengan sebarang kemungkinan lah. Itu aja. Terima kasih. Okey, terima kasih Encik Rosli. Padat dan ringkas. Jadi terima kasih kepada pernyataan tuan-tuan dan puan-puan. Saya amat berterima kasih juga kepada UKK kerana sudi mengadakan atau menghostkan Pocket Talk ini. Jadi saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjaya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.